Assalamualaikum semua, saya Cikgu Syahira. Saya akan mengajar Sains Sukan tingkatan 5. Pembelajaran pertama kita pada hari ini ialah bidang 4, unit 4.1, tajuk pengenalan kecergasan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menerangkan konsep asas kesejahteraan. Murid dapat menerangkan perkaitan antara kecergasan fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Murid dapat menjelaskan komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Baiklah, apa maksud konsep asas kesejahteraan ni sebenarnya? Okey, ianya merujuk kepada amalan gaya hidup yang sihat dan juga seimbang. Individu yang sejahtera merujuk kepada individu yang dapat mengimbangi 5 kesejahteraan iaitu fizikal, mental, emosi, sosial dan juga rohani. Baiklah, yang pertama kesejahteraan fizikal. Individu mampu menjalankan tugas harian, bertenaga untuk menikmati aktiviti riadah dan mampu menghadapi sebarang kecemasan. Kesejahteraan emosi pula, individu mampu mengawal diri, optimistik dan berfikiran positif ketika menangani cabaran harian. Ketiga, individu yang mampu berfikir dan menguasai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualiti hidup dipanggil sebagai individu yang dapat kesejahteraan mental. Keempat, kesejahteraan sosial adalah seperti individu dapat berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang dapat meningkatkan kualiti hidup antara mereka dan diri sendiri. Dan yang terakhir, kesejahteraan rohani ialah individu yang boleh memupuk nilai-nilai yang membawa kepada kesejahteraan sejagat berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekiranya murid dapat menguasai kelima-lima konsep kesejahteraan ini, bermaksud murid mempunyai kehidupan yang berkualiti dan seimbang. Baiklah, sekarang kita akan sentuh tentang komponen kecergasan fizikal dengan lebih mendalam. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu kesihatan dan juga lakuan motor. Okey, murid-murid ingat lagi tak kecergasan fizikal tadi maksudnya apa? Kecergasan fizikal bermaksud kejayaan melakukan aktiviti fizikal harian dengan cergas dan mengurangkan risiko mengalami penyakit hipokinetik. Apa maksud hypo ni? Hypo bermaksud kurang dan kinetik bermaksud pergerakan. Penyakit hipokinetik ini biasanya terjadi kepada seseorang yang tidak ataupun kurang melakukan aktiviti fizikal. Contohnya penyakit jantung, diabetes, stroke dan juga obesiti. Sekarang kita akan masuk topik kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Pertama ialah komposisi badan. Komposisi badan ni merujuk kepada peratusan kandungan lemak, jisim tanpa lemak, air dan juga mineral dalam tubuh seseorang. Kandungan lemak ni perlu dalam seseorang individu, tetapi jika lemak yang berlebihan juga akan menyebabkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga hipertensi. Apa peratusan lemak optimum dalam tubuh seseorang ni sebenarnya? Okey, untuk lelaki dewasa sepatutnya mesti kurang daripada 16% daripada berat badan. Jika melebihi 25%, kita dah anggapnya sebagai obes. Manakala untuk lemak wanita dewasa pula ialah yang optimum 23%. Manakala jika melebihi 33%, kita anggap obes. Yang kedua ialah daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular ni ialah keupayaan jantung mengepam darah beroksigen ke otot secara berpanjangan. Kalau murid-murid nak tahu tahap oksigen maksimum masing-masing, kita boleh gunakan kaedah VO2 max. Kaedah ni biasa digunakan pada atlet-atlet di sekolah sukan. Kalau murid-murid berminat nak sambung belajar ataupun nak pergi kursus berkaitan tentang sukan, murid-murid bolehlah gunakan kaedah VO2 max ni untuk membuat kajian. Kajian apa? Biasanya coach akan gunakan keputusan daripada VO2 max ni untuk tengok tahap pencapaian atlet mereka ni, yang maksimum mereka
sampai berapa. Sekiranya tahap maksimum mereka ni tak sampai paling tinggi, coach akan buat tambahbaikan dalam setiap latihan yang diberikan kepada atlet-atlet ni lah. Jadi kalau kita ada daya tahan kardiovaskular yang tinggi, kita boleh buat aktiviti jogging, berbasikal, berenang sampai 60 minit pun tanpa rasa letih dan lesu. Yang ketiga ialah daya tahan otot, iaitu keupayaan otot menghasilkan daya secara berulang-ulang dalam jangka masa tertentu. Contohnya kita boleh tengok dalam gambar, individu boleh melakukan tekan tubi secara berulang-ulang. Contoh lain pula, keupayaan pemain badminton mampu membalas pukulan dalam satu game yang panjang ataupun satu rally. Berbeza pula dengan kekuatan otot. Kekuatan otot merujuk kepada keupayaan otot menghasilkan daya yang maksimum dalam satu saja ulangan. Contohnya macam sukan angkat berat. Kalau dekat rumah pula, kita akan gunakan kekuatan otot untuk mengangkat perkakas rumah yang berat. Yang terakhir ialah flexibility. Flexibility ialah keupayaan sendi badan melakukan julat pergerakan maksimum seperti tangan, pinggang dan juga bahagian kaki. Yang ni biasanya atlet gimnastik lah ataupun atlet terjun. Tengok dalam gambar tu, atlet mampu membuat split. Kalau murid-murid mampu buat split macam dalam gambar ni, maksudnya murid-murid ada flexibility yang tinggi. Seterusnya kita akan sentuh topik kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Yang pertama ialah kuasa. Kuasa ni merupakan kombinasi kekuatan otot dengan kelajuan. Mana kuasa ni dapat memindahkan daya dengan cepat. Contohnya dalam sukan lontar peluru, lempar cakera. Yang kedua ialah koordinasi. Keupayaan menggunakan panca indera seperti mata dan telinga bersama dengan anggota badan yang lain untuk melakukan pergerakan dengan lancar dan tepat. Kalau dalam gambar ni dia bagi contoh pemain bola keranjang, pemain basketball lah menyambut bola sambil berlari. Banyak sukan lain yang melibatkan koordinasi ni sebenarnya. Contohnya sukan pingpong, bola jaring, banyak lagi lah. Aktiviti yang paling mudah sekali kita nak tengok koordinasi ni ialah bila kita main tali skipping. Kalau individu tu mampu buat skipping dengan cepat, dengan laju, dengan betul lah, tu maksudnya dia ada koordinasi yang bagus. Yang ketiga, imbangan. Keupayaan mengekalkan imbangan postur badan dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Contoh imbangan kat sini ialah seorang gimnas melakukan dirian tangan dengan berjalan di atas palang meniti. Kalau contoh di luar bidang sukan pula, lepas ni murid-murid mesti nak ambil lesen kan? Okey, kalau yang ambil lesen motor ni, kita akan buat satu ujian meniti tau. Murid-murid kena bawa motor melepasi satu titi yang kecil je. Kat situ pun kita akan perlukan imbangan. Yang keempat, masa reaksi. Masa reaksi ialah gerak balas terhadap rangsangan. Contoh dekat sini ialah masa reaksi pelari berlepas daripada blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol pelepas. Dari sini kita boleh tengok ada atlet yang boleh berlepas daripada blok tu awal, ada yang lepas tepat bila bunyi tembakan pistol tu, ada yang berlepas daripada blok permulaan tu lambat. Itu yang kita panggil masa reaksi atlet. Yang kelima ialah ketangkasan. Keupayaan menukar arah pergerakan badan dengan pantas dan efisien. Contohnya, pemain rugby dapat mengelak tackle daripada pihak lawan. Contoh lain ialah pemain bola sepak yang dapat mengelak gelecek daripada pemain lawan. Kat sinilah kita nampak ketangkasan seseorang itu. Yang terakhir ialah kelajuan. Kelajuan ni keupayaan melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. Contoh paling senang ialah lari pecut lah. World record
pelari terpantas di dunia ni masih lagi Usain Bolt lah pegang. Rekod larian dia 9.4 something untuk 100 meter. Ni murid-murid boleh carilah nanti. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh jawab latihan online yang saya berikan di dalam grup dan hantar tugasan masing-masing di dalam grup juga. Itu saja. Sekian, terima kasih.